Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzubika min an nadhillah aw nudallah aw nazillah aw nuzallah aw nazlimah aw nuzlamah أو نجهله أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Al-Halalu Wal-Haram fil Islam karangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dan kita masih lagi dalam perbahasan yang membicarakan berkaitan dengan hubungan ataupun pasangan suami dan isteri. Dan kita telah sampai kepada perbahasan berkaitan dengan talak, yang mana telah kita sebutkan dalam pertemuan kita yang lalu bahawa walaupun Islam itu membenarkan ataupun seorang suami itu boleh melafazkan talak, yang dimaksudkan dengan boleh di sini adalah lafaznya itu berlaku, mana talaknya itu berlaku, berbeza dengan golongan perempuan ataupun isteri. Maka si isteri kalau dilafazkan talak kepada suami dia maka tidak berlaku, kerana mentalakkan itu adalah kuasa seorang suami. Jadi walaupun begitu, maka Islam meletakkan adab-adab dalam melafazkan talak ataupun adab-adab dalam menceraikan isterinya. Walaupun si suami dia boleh menceraikan isteri dia, yakni kalau dilafazkan talak, berlakulah talak itu. Walaupun begitu, maka dalam Islam tidak sewenang-wenangnya si suami tadi itu dia boleh melafazkan talak kepada isteri dia. Dia ada adab dia, ada disiplin dia. Ada waktu dan ketika si suami melafazkan talak kepada isterinya tetapi dia berdosa, kan? Walaupun talaknya itu berlaku, perpisahan itu berlaku, tetapi perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Bila sebut haram, mana perbuatan itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian walaupun si laki-laki, katalah si suami tadi itu walaupun dibenarkan dalam Islam untuk melafazkan talak, tetapi telah kita sebutkan dalam pertemuan kita juga yang lalu bahawa yang afdalnya talak itu adalah diletakkan jalan paling akhir bila mana berlakunya masalah suami dan isteri. Selepas berlakunya perselisihan antara suami dan isteri ataupun masalah berlaku, maka Islam tak suruh jalan pertama hendaklah ceraikan. Islam tak kata begitu. Maka yang pertamanya adalah fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Yang pertamanya nasihat. Kemudian jalan yang kedua atau cara yang kedua hendaklah pisahkan tempat tidur. Kemudian yang ketiganya tak kesan juga, maka hendaklah pukul. Nampak tak ada cara lain dah, tak ada jalan lah untuk membaikkan hubungan suami dan isteri. Kalau kekal mereka ini menjadi pasangan suami isteri, maka masalah lagi besar akan berlaku. Akan terjejas kepada anak-anak, ataupun isteri akan dipukul, akan dizalimi oleh suami dia, tak beri nafkah dan segala macam. Jadi pada waktu itu maka si suami, maka dia melafazkan talak itu lebih baik.
Kalau seandainya isteri yang berlaku nusyus tadi itu tetap berperangai seperti itu, memang suami tak boleh nak ubat dah dia, suami tak boleh nak nasihat dah dia, maka jalan yang terbaik masa itu adalah melafazkan talak. Tetapi walaupun boleh melafazkan talak, tetapi ada adab dan disiplin dia. Tak sewenang-wenangnya, oh bila mana kamu dah tak ada jalan maka lafazkan talak tu bila-bila masa saja, tak. Maka talak itu mesti berlaku ketika mana isteri dalam keadaan suci. Itu di antara adab dia. Kerana kalau suami menceraikan isterinya dalam keadaan isteri itu datang bulan, sah talaknya itu, tetapi perbuatan itu haram ataupun tidak? Haram. Bermakna itu bukan ajaran Islam. Bermakna perbuatan yang dilakukan oleh suami itu pasti dihukum oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di mahkamahnya nanti. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, si suami dan isteri, katalah keadaan mereka talak itu lebih baik. Bila suami pun dah tak ada jalan yang lain dah untuk mengislah ataupun untuk membaikkan isteri dia, tak ada jalan yang lain dah, memang isteri ni tak berkenan dah sebenarnya dengan suami, sebab tu dibuat perangai macam tu, kan? Kalau kekalkan sebagai suami isteri, tak boleh, dia akan mendatangkan kerosakan, masalah yang lagi besar. Kita akan malu sebab isteri ni akan berkawan dengan mana-mana orang laki-laki umpamanya, contoh macam tu, kan? Jadi suami dah tak jalan yang lain lah, maka dia boleh melafazkan talak. Maka suami dia faham bahawa melafazkan talak itu mesti ada waktu dan ketika dia, tak boleh bila-bila masa sahaja. Suami dah tahu. Kemudian yang ketiganya, suami ini pula walaupun sudah memilih waktu yang sesuai, katalah isteri, okey, isteri dalam keadaan suci dan belum lagi disetubuh, kan? Maka pada waktu itu si suami boleh melafazkan talak kepada isteri dia. Sekarang keadaan lihat pada keadaan, lebih baik talak, satu. Yang keduanya, suami ditahu lafazkan talak ini mesti ada waktu-waktu tertentu, tak boleh sewenang-wenangnya. Kalau waktu dalam keadaan haid umpamanya, tak boleh diceraikan, kalau tidak perbuatan itu haram. Okey, suami pun dah pilih waktu yang sesuai. Kemudian yang ketiganya, suami maka perlu melafazkan talak. Kalaulah perlu melafazkan talak, iaitulah dengan secara bertahap. Bertahap maksudnya bukan sekaligus, mestilah bertahap, bermula dengan satu, kemudian satu, kemudian satu. Lafaz kalau dilafazkan tiga terus tak ada masalah, berlaku. Tetapi perbuatan itu bercanggah dalam ajaran Islam. Jadi maknanya laki-laki yang boleh melafazkan talak ini, dia terikat dengan undang-undang talak itu sendiri. Jadi mana isteri perlu faham, walaupun isteri tak boleh talak suami, suami boleh talak isteri, tapi suami nak lafazkan talak tu dia kena lalui beberapa proses. Maknanya bukan senang nak melafazkan talak, kan? Kalau salah dan silap cara dia, maka dia berhadapan dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecuali bagi orang yang tak takut dengan Allah, kan? Orang yang tak takut dengan dosa, maka dia boleh buat apa yang dia nak, itu cerita lain. Tapi kan isteri, sebab itu bila mana hendak berkahwin, maka Islam meletakkan memberikan panduan bagaimana cara memilih pasangan, kan? Iaitulah dengan fazfar bidzatid din taribat siada, kata Rasulullah. Pilih orang yang ada agama, maka mudah urusan kamu. Jadi kalaulah si isteri dia berkahwin dengan seorang laki-laki dan suaminya itu orang yang faham agama, apakah bila mana suami ini faham agama, maka tidak akan berlaku masalah antara dia dan pasangan. Boleh jadi berlaku masalah, kan? Sebab dia manusia, dia bukan malaikat. Jadi masing-masing ada nafsu, ada ego dan segala macam, berlakulah perselisihan. Cuma kelebihan bagi wanita tadi itu, bila mana suaminya orang yang faham agama, bila mana nak diceraikan dia, mana isteri ni bila nak diceraikan, maka dia akan diceraikan dengan cara yang betul dalam Islam. Itu beza dia. Berbeza kalau isteri tadi itu dia berkahwin dengan laki-laki yang tak faham agama, maka dia akan dilepaskan dengan cara yang salah, tidak menurut undang-undang dalam agama. Itu beza dia. Jadi seorang suami tadi itu kalau berlaku masalah dengan isteri dan melihat kepada lebih baik untuk melepaskan, maka hendaklah di antara adab dia
tidak melafazkan talak itu sekaligus. Itu dia punya dia punya jalan ataupun dia punya undang-undang dia. Baik, jadi kita masuk kepada fasal yang menyebutkan tentang talak itu harus dijatuhkan secara bertahap. Islam memberikan kepada seorang Muslim 3 talak untuk 3 kali. 3 talak tu untuk 3 kali. Mana satu dan satu. Jadi 3 kali untuk 3 talak. Dengan satu syarat, setiap kali talak dijatuhkan pada waktu suci, ini bukan dalam keadaan haid, dan juga tidak disetubuhinya. Maksudnya bila mana isteri tadi itu dia suci, katalah dia datang bulan, kemudian habis petang tadi dia pun solat asar, dah suci lah, maknanya dah suci. Maka pada waktu itu boleh tak si suami menceraikan isteri dia? Maka perbuatan itu tak dosa kalau dia buat, kan? Sebabnya dia talak isterinya dalam keadaan suci. Tapi Zuhur tadi kalau dia ceraikan isterinya, salah tak? Salah. Walaupun cerai itu berlaku, tapi perbuatan itu haram sebab dia menceraikan isteri dalam keadaan isterinya dalam keadaan tidak suci. Tapi sekarang isterinya dah suci, katalah tadi pukul 6 darah pun dah berhenti, dah semua dah tanda-tanda berhenti itu dah ada. Kemudian dia pun solat asar, kemudian sebelum maghrib atau lepas maghrib maka mereka telah bersama. Suami isteri tadi mereka bersamalah, mereka bersama sebab kebetulan isteri ni pula jenis lama, dia punya datang bulan 2 minggu. Jadi suami pun bila isterinya dah bersih saja, lepas maghrib terus dia bersama. Maka lepas bersama, maka si suami tadi melafazkan talak kepada isteri dia. Perbuatan tu haram. Sebab apa? Sebab ini dipanggil wanita yang baru saja suci kemudian disetubuh terus ditalakkan. Maka perbuatan itu haram, kan? Sebab dalam pada waktu itu isteri kita tak tahu apakah dia mengandung ataupun tidak. Mengandung ataupun tidak. Boleh jadi dia mengandung, boleh jadi dia tidak mengandung. Jadi di sini boleh dianggap satu kezaliman kepada wanita, kan? Jadi kalau seandainya maka kalau dilafazkan talak, maka sudah tentu waktu itu akan jadi lama kepada si wanita tersebut. Jadi itu perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Baik. Kemudian ditinggalkannya isterinya itu sehingga habis iddah. Dia lafazkan talak kepada isteri dia dengan talak 1. Kemudian dia tinggalkan isterinya itu sehingga habis iddah. Kalau nampak ada keinginan merujuk sewaktu masih dalam iddah, maka dia boleh merujuk dia. Katalah Ahmad, isteri dia Aminah, maka Ahmad diceraikan Aminah. Jadi dalam tempoh dalam tempoh iddah si Aminah tadi itu 3 kali suci, maka si Ahmad tadi itu bila-bila masa dalam tempoh iddah untuk dia rujuk kepada isteri dia. Dan kalau kita masih ingat dalam perbahasan kita yang lalu menyebutkan bahawa si wanita yang diceraikan oleh suami dia, maka dia perlu keluar tak daripada rumah dia? Perlu keluar tak daripada rumah suami dia? Tak perlu. Haram si suami mengeluarkan isterinya daripada rumah itu, tak boleh, kan? Dia mesti kekal di rumah kelamin, dipanggil rumah mereka berdua tu. Isteri wajib tinggal di situ. Manakala suami kalau ada mahram baru boleh tinggal kat rumah tu. Kalaulah ada benda-benda yang boleh mengelakkan berlakunya fitnah, maka suami boleh tinggal dalam rumah tu. Jadi digalakkan mereka tinggal dalam satu rumah dalam keadaan boleh jaga, menghindarkan fitnah itu, kerana dia boleh menyebabkan suami isteri tadi rujuk kembali, kan? Tapi kalau isterinya duduk kat kampung, balik rumah mak dia dekat Johor Bahru, suami pula balik rumah dia dekat Kelantan, maka yang rumah mereka dekat Shah Alam ni ditinggalkan macam tu. Jadi bekas suami tak tengok bekas isteri, bekas isteri tak tengok bekas suami. Jadi benda tu tak memungkinkan akan datang perasaan cinta dan kasih balik antara mereka berdua. Jadi besar kemungkinan jadi pasangan ini terus bercerai macam tu.
Dalam Islam apa dia? Kalau boleh, bila mana dah bercerai, masing-masing pun dah berfikir, teringat balik kenang-kenangan manis antara mereka berdua, akhir nanti akan datang balik rasa sayang, akan datang rasa ingin berubah itu, maka akhir mereka akan kembali menjadi suami dan isteri. Jadi kesan baiknya banyak. Sebab bagaimana anak-anak kalaulah mereka kekal bercerai, anak ini dah kurang salah satu daripada kasih sayang, kan? Kalau dia duduk dengan mak dia, jarang-jarang dia dapat kasih sayang daripada ayah dia. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi dia kata kalau seandainya si suami itu merujuk isterinya semasa dalam iddah, maka dia boleh buat yang demikian. Kalau nampak ada keinginan merujuk sewaktu masih dalam iddah, maka dia boleh merujuknya. Dan seandainya dia tetap tidak merujuknya hingga habis iddah, diceraikan dengan talak satu, habis iddah, dia masih bisa untuk kembali kepada isterinya itu dengan akad yang baru. Jadi dia ceraikan isteri dia, Ahmad ceraikan, ataupun Ahmad lafaz talak kepada Aminah dengan talak satu. Dalam iddah, Ahmad dia tak rujuk Aminah tadi sampai habis iddah. Dah habis iddah dah seminggu, maka Aminah dan Ahmad dia rasa macam nak bersama balik. Ada jalan tak? Ada jalan. Macam mana jalan dia? Jalan dia seperti seperti perempuan dan laki-laki yang baru nak kahwin. Maka perlu kepada akad yang baru, perlu kepada saksi, macam nak kahwin barulah. Perlu kepada akad yang baru. Dia tak boleh rujuk sebelum habis iddah. Dia boleh rujuk, tak perlulah nak panggil kadi, tak perlulah nak panggil saksi apa semua tu. Dia boleh rujuk bila-bila masa. Tapi kalau dah habis iddah, masih lagi dia talak satu, maka si suami dan isteri, kalau perempuan dan laki-laki yang dah sah berpisah sampai habis iddah tadi itu, mereka boleh bersama kembali lihat dengan cara akad yang baru. Baik. Dan kalau dia tidak lagi berhasrat untuk kembali, maka si wanita tersebut diperkenankan kahwin dengan orang lain. Kalau si laki-laki tersebut kembali kepada isterinya sesudah talak satu, tetapi tiba-tiba suatu peristiwa yang menyebabkan jatuhnya talak yang kedua, sedang jalan-jalan untuk menjernihkan cuaca sudah tidak ada lagi, maka dia boleh menjatuhkan talaknya yang kedua dengan syarat seperti yang kami sebutkan di atas, dan dia diperkenankan merujuk tanpa akad yang baru kerana masih dalam iddah, atau dengan akad yang baru kerana sesudah daripada iddah. Jadi kalau seandainya dah lepas talak satu, ni disebutkan tadi tahap bertahap tadi tu, talak bertahap. Talak yang pertama tak selesai, maka dia baik suami melafazkan talak kepada isterinya sebelum habis iddah tadi tu. Dilafazkan talak lagi, berlaku tak talak? Berlaku talak tu. Jadi dia lafazkan talak sekali. Jadi kan bila dah lafaz talak, maka bermulalah dia punya iddah dia. Maka bermula lepas minggu dia lafaz talak lagi yang kedua, maka talak yang kedua tu berlaku tak? Yang ni lafaz dalam iddah berlaku talak tu. Jadi bermakna si laki-laki tadi atau si suami tadi tu berbaki laki satu. Kalau tengok masalah memang tak boleh jernih dah ni, dilafazkan talak lagi, maka berlakulah talak, maka jadi 3 talak, maka mereka itu berpisah. Mereka itu dah berpisah, tak boleh dirujuk dalam iddah itu kecuali setelah si wanita itu berkahwin dengan laki-laki yang lain, sah kahwin dia, mereka pun sah bersama, diceraikan oleh suami yang kedua, maka barulah lepas habis iddah dengan suami yang kedua, dia boleh kembali kepada suami yang pertama. Tapi ingat, bagi si laki-laki yang telah melafazkan talak satu kepada isteri dia, kemudian habis iddah, lepas habis iddah, kemudian mereka nak bersama balik. Kalau mereka nak bersama balik, syarat dia apa kita sebut tadi? Mestilah dengan akad yang baru. Mesti dengan akad yang baru. Tetapi sesuami harus ingat bahawa kalau berlaku lagi masalah, suami dia ada lagi 2 buah sahaja talak dia. Jadi walaupun mereka dah mula akad yang baru, tetapi jumlah talak itu adalah jumlah yang berbaki di tangan dia. Jadi
kalau si laki-laki si Ahmad tadi tu diceraikan Aminah, kemudian habis iddah, dia tak rujuk dalam tempoh rujuk itu, dia tak rujuk dalam tempoh iddah, habis iddah, maka dia nak bersama balik dengan Aminah, maka dia panggil qadi, saksi apa semua, dia kahwin baliklah macam biasa. Tetapi si suami tadi, kalau dia lafazkan talak lagi kepada isteri dia, katalah contoh dia dah ada 2 talak, dia dah lafazkan 2 talak dah. Talak yang pertama dia rujuk, talak yang kedua, masalah lagi lepas sebulan tu, masalah lagi, dia talak yang kedua sampai habis iddah, maka mereka bersama balik lepas tu dengan akad yang baru. Bermakna si suami telah membuang 2 talak kepada isteri dia, dia telah melafazkan 2 talak kepada isteri dia, maka mereka kahwin balik dengan akad yang baru. Lepas kahwin balik dengan akad yang baru, suami perlu ingat bahawa dia hanya tinggal lagi 1 sahaja talak. Kalau dia talak kepada isteri dia, maka berlakulah talak, mereka tidak boleh lagi bersama sampai yang kita sebutkan tadi, si hatta tangkiha zaujan ghairah, sampai si wanita itu berkahwin dengan laki-laki yang lain. Jadi jumlah talak itu berapa? Jumlahnya adalah jumlah berapa yang baki setelah dilafazkan talak kepada isteri dia. Walaupun katalah si Aminah ni dah dicerai, Aminah ni dah ditalak oleh suami dengan 2 kali talak. Talak yang pertama dirujuk dalam iddah, talak yang kedua tak dirujuk sampai habis iddah. Lepas habis iddah, Aminah ni kahwin dengan Abdullah, kahwin dengan laki-laki yang lain, dengan kawan Ahmad contohnya. Kemudian lepas bulan 2 bulan tak ngam, tak serasi, diceraikan pula oleh Abdullah. Abdullah pun dah ceraikan Aminah. Jadi Aminah ni dah kahwin dengan Ahmad, dengan suami pertama, diceraikan, kahwin dengan Abdullah, Abdullah pun dah ceraikan dia. Maka bila dah diceraikan, jadi Aminah dengan Ahmad ni kembali berputik cinta mereka. Jadi Ahmad pun cinta dengan Aminah lagi, Aminah pun nak bersama dengan Ahmad balik. Jadi sebelum mereka jadi mereka nak kahwin balik. Jadi sebelum mereka berkahwin itu, mereka telah dipisahkan dengan perkahwinan antara Aminah dengan Abdullah, tapi dah selesailah, dah cerai semua dah. Walaupun begitu, maka si Ahmad tetap ada 1 lagi talak, kerana kalau 1 yang berbaki lah. Kalau ada 2, 2 lah. Mana berapa yang berbaki? Kalau berbaki itu 1, 1 lah. Kalau berbakinya 2, 2 lah. Maknanya si Ahmad tadi itu dia pegang berapa baki daripada jumlah talaknya itu, walaupun bekas isterinya telah berkahwin dengan banyak orang sebelum mereka bersama untuk kali yang kedua. Jadi maknanya si suami dia perlu faham bahawa dia yang melafazkan talak, maka dia ada undang-undang dia. Itu dalam Islam. Maknanya bukan senang kalau kamu nak lafazkan talak kepada isteri, kamu perlu ada ilmu supaya kamu tahu apa kesan daripada perbuatan kamu, kan? Apa kesan daripada perbuatan tersebut. Dia berbeza dengan laki-laki ataupun suami yang telah melafazkan cerai kepada isteri dia, ya imma dengan lafaz talak 3 ataupun mana habis dah tak boleh rujuk. Contoh sama ada dia lafazkan talak 1 ataupun lafaz sekali gus 3 talak pamannya. Jadi kan Aminah diceraikan oleh Ahmad dengan talak 3. Jadi mereka tak boleh bersama melainkan sampai Aminah kahwin dengan laki-laki yang lain. Baik, jadi kalau selepas Aminah kahwin dengan laki-laki lain dah, kemudian laki-laki itu pun ceraikan dia, kemudian dia berhasrat nak kembali balik kepada Ahmad, Ahmad pun okey. Maka bila mana mereka bersama, berapa jumlah talak yang ada di tangan Ahmad? Dulu kan dah habis dah, sebab dia dah lafaz dah 3 talak habis dah. Maka berapa jumlah yang berbaki? Jumlahnya adalah 3. Jadi dia macam perempuan yang baru dikahwin lah. Sebab dia berbeza dengan yang tadi itu. Sebab yang tadi itu dia boleh rujuk dalam tempoh iddah. Itu beza dia. Jadi dia tak boleh sama antara wanita yang dikahwini semula setelah habis iddah, yang mana cerainya talak 1 ataupun 2, dengan laki-laki yang telah diceraikan ataupun suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak 3, kemudian mereka ingin bersama kembali setelah wanita itu berkahwin dengan laki-laki yang lain.
dia tak sama dengan yang pertama tadi tu, baki ataupun jumlah talak yang boleh digunakan oleh si laki-laki tadi tu. Jadi ini undang-undang dia. Inilah yang dipanggil undang-undang perkahwinan dalam Islam. Jadi yang dibahaskan di sini supaya si wanita faham bahawa talak itu walaupun tidak di tangan wanita, tapi amat berat sebenarnya berkat talak ataupun perbuatan talak itu di tangan suami. Sebab itu kita lihat talak itu tidak mudah bagi seorang suami itu untuk dilafazkan kepada isteri dia, sebab dia tahu kesan-kesannya itu bukannya ringan kan, kesannya adalah berat sebenarnya. Kemudian dan kalau dia kembali lagi dan dicerai lagi untuk ketiga kalinya, maka ini merupakan suatu bukti nyata bahawa perceraian antara keduanya itu harus dikukuhkan, sebab persesuaian antara keduanya sudah tidak mungkin. Oleh kerana itu tidak boleh kembali lagi, dan si wanita itu pun sudah tidak lagi halal buat laki-laki tersebut, sehingga dia kahwin dengan orang lain secara syar'i, bukan sekadar menghalalkan si wanita untuk suaminya yang pertama. Seperti mana Cina buta, istilah kita Cina buta. Saya tak tahu lah apa mana Cina buta, kenapa digunakan perkataan atau istilah Cina buta tu. Yang ni Ahmad tadi diupah Abdullah, dia kata aku berkenan kat isteri aku balik ni, tapi itulah aku tak boleh pasal dah ceraikan dia dengan talak 3. Kau boleh tak aku bayar sikit lah, aku cinta dengan Aminah pun dia cinta dengan aku balik, tapi itulah dulu masalah besar yang kami tak dapat elakkan, akhir kami pun dah cerai dengan talak 3. Tapi aku sayangkan dia, dia pun sayang aku. Jadi Abdullah, kau boleh tak aku bayar kau sekian-sekian jumlah, kau kahwin dengan isteri aku dulu, kemudian kau dah bersama dengan dia, kau cerai balik dia untuk menghalalkan dia untuk aku, maka perbuatan itu tidak syar'i. Bila mana perbuatan itu tidak syar'i, maka tidak sahlah di situ. Sebab perkahwinan Aminah dengan Abdullah tadi itu perkahwinan yang tidak syar'i. Sebab kalau berkahwin tujuan untuk menceraikan, maka kahwin itu tak sah, sebab niatnya itu bukan kahwin. Jadi kahwin itu niat untuk berpanjangan. Cuma kalau ada berlaku masalah, itu bukan niat kita. Tapi kalau niat kahwin untuk diceraikan, kahwin untuk menghalalkan wanita itu kepada suaminya atau bekas suami dia, maka perbuatan itu yang pertama haram. Si Abdullah tu buat perangai macam tu. Jadi Cina buta itu di antara perbuatan yang haram, dan dosa itu dosa besar, bukan dosa kecil. Baik. Tapi saya fahamkan orang dulu banyak buat macam tu kan. Orang dulu-dululah, tak tahu zaman tuan-tuan dulu ada tak macam ni ataupun tidak, tapi di kampung-kampung ni cerita-cerita dulu kan. Jadi orang-orang dulu dia banyak buat macam tu. Wallahu alam zaman kita hari ni masih ada ataupun tidak. Baik, dari sini kita tahu bahawa menjatuhkan talak 3 dengan satu kali ucapan bererti menentang Allah dan menyimpang dari tuntunan Islam yang lurus. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah, menjatuhkan talak 3 dengan satu kali ucapan, saya ceraikan awak dengan talak 3, takkan terujuk sampai bila-bila, contoh, maka perbuatan itu menentang hukum Tuhan. Tepatlah apa yang diriwayatkan bahawa satu ketika Rasulullah pernah diberitahu tentang seorang laki-laki yang mencerai isterinya talak 3 sekaligus. Kemudian Rasulullah berdiri dan marah sambil bersabda, ayal'abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum, hatta qama rajulun faqala ya Rasulullah ala aqtuluhu, apakah dia mahu mempermainkan kitabullah sedang saya berada di tengah-tengah kamu? Sehingga berdirilah seorang laki-laki lain, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, apakah tidak saya bunuh saja orang tu? Jadi maknanya Rasulullah itu tak suka seorang suami melafazkan talak sekaligus kepada isteri dia, walau besar macam mana pun masalah, maka elakkan daripada melafazkan talak 3 itu sekaligus. Baik, kembali dengan baik ataupun melepas dengan baik. Kalau seorang suami mencerai isterinya dan iddahnya sudah hampir habis, maka suami boleh memilih satu di antara dua. Yang pertama, mungkin dia merujuk dengan cara yang baik, iaitu dengan maksud baik untuk memperbaiki, bukan dengan maksud membuat bahaya.
Sebab zaman dulu juga, di zaman Rasulullah ataupun berlaku seorang yang menceraikan isteri dia, dia benci dengan isteri dia, dia lafazkan talak satu. Kemudian bila hampir habis iddah isteri dia, dia rujuk. Lepas dia rujuk, dicerai lagi. Jadi dia rujuk tu bertujuan nak menzalimi isteri dia supaya isteri ni berhadapan dengan tempoh iddah yang lagi panjang. Kan kalau seandainya dia tak rujuk, lebih kurang dalam 2-3 hari kalau habis iddah, maka si laki-laki perempuan ni bebas, dia boleh berkahwin dengan mana-mana laki-laki. Tapi jahatnya si suami tadi tu, dia rujuk isteri dia bertujuan untuk menceraikan, mentalakkan dia dengan talak yang kedua, supaya isteri terpaksa berhadapan 3 kali suci lagi, terpaksa berhadapan dengan iddah yang baru. Jadi lama lagi lah. Sekali iddah pun dah berapa bulan, kemudian bila dia rujuk, dia ceraikan lagi, berhadapan dengan beberapa bulan lagi, maka itu satu perbuatan yang haram. Yang kedua, mungkin dia akan melepaskannya dengan cara yang baik pula, iaitu dibiarkanlah dia sampai habis iddahnya dan sempurnalah perpisahan antara keduanya itu tanpa suatu gangguan dan tanpa diabaikannya hak masing-masing. Jadi suami isteri juga harus faham bahawa semasa dalam iddah, yang mereka tak boleh itu hanya berjima dan istimtah, ataupun mereka tak boleh bersentuhan, mereka tak boleh melihat aurat, mereka tak boleh berjima, istimtah, bersolok, itu tidak dibolehkan. Tetapi si suami masih ada tanggungjawab memberi nafkah kepada isteri yang baru dilafazkan talak, yang masih dalam iddah. Yang kedua, si isteri tadi tu pula, dia masih lagi terikat tanggungjawab dia terhadap suami dia. Dia kena patuh dengan suami dia. Tapi kita hari ni tak dah, bila dah talak satu, isteri pun balik ke rumah mak dia, suami pun dah tak hirau dengan isteri dia, kemudian tak ada apa dah, suami pun tak bagi nafkah, dan isteri pun dia tak ambil tahu dah dengan suami dia. Kan? Dia tak patuh dah dengan suami dia. Walaupun dah diceraikan, tapi masih dalam iddah, itu masih adalah suami dia. Kan? Sebab itu si isteri tak boleh kahwin dengan mana-mana laki-laki yang lain. Jadi si isteri tadi wajib taat kepada suaminya semasa dia dalam iddah. Tapi hari ni kadang-kadang si isteri ataupun bekas isteri yang masa dalam iddah itu, dia persalahkan suami sebab tak bagi nafkah kat dia dengan anak dia. Tapi dia tak tahu pula dia juga sebenarnya telah tidak bertanggungjawab dengan suami dia, tak patuh dengan suami dia, tak dengar cakap suami dia. Kan? Jadi dua-dua salah lah di situ. Suami tak bagi nafkah, begitu juga isteri dia tidak patuh dengan suami. Jadi itu kedua-duanya salah. Kan? Suami wajib bagi nafkah, dan dalam masa yang sama isteri itu wajib taat kepada suaminya. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga faedah untuk kita bersama, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada bulan yang akan datang, pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan saya mengucapkan kepada tuan-tuan, ibu dan ayah sekalian, selamat menyumbat pula dah. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Menyumbat dia tak boleh dah dalam bulan Ramadan, kan? Jadi selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga pada tahun ini Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita meningkatkan amal ibadah kita, untuk kita minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah, untuk menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah, dan kekuatan itu berkekalan sampailah ke akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan insya-Allah kita tak nak. Dan alhamdulillah, berita yang baik juga tuan-tuan sudah maklum, satu hari bulan 4 di Selangor pun boleh rapatkan saf. Ini satu nikmat yang kita jangan lepaskan. Kita boleh kembali seperti asal, kita dapat ramai-ramai berjemaah, insya-Allah. Mudah-mudahan kan satu hari bulan 4 ni betul kita dapat melaksanakan solat tarawih. Kita dapat solat di masjid, kita dapat solat seperti saf yang biasa. Dan bila ramainya orang yang datang ke rumah Allah, sudah tentu banyaklah rahmat Allah akan turun kepada di tempat tuan-tuan, di section 20 khususnya, kan? Mudah-mudahan dengan rahmat itu
Allah Subhanahu wa taala akan pelihara kita semuanya insya-Allah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi